Hijrah tahun 1443 Hijriah bersamaan 2021 Masihi. Anugerah tersebut diumumkan oleh Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu, Mat Azmi Arsyad dalam Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Terengganu yang diadakan atas talian semalam. Menurut Abdul Halim, penganugerahan itu merupakan satu pengiktirafan buat dirinya dalam dunia keilmuan Islam. Sekian sahaja Buletin Manis dan Darul Iman untuk jam ini. Diingatkan kepada anda, usaha capai imuniti kelompok adalah tanggungjawab bersama. Percayalah, COVID-19 tidak mendiskriminasi. Daftar vaksinasi dan tetapi janji temu anda. Jadilah rakyat yang prihatin. Jangan lupa sentiasa patuhi SOP. 21 hari menjelang Hari Kebangsaan 2021, saya Fia terus kekal dengarkan Manis FM, Gaya Pantai Timur. Buletin Darul Iman setiap hari jam 9 pagi, 12 tengah hari dan 5 petang di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Janganlah stres. Ya, ada semua temankan petang anda dalam Manis Express. Manis FM. Aku minta aku ampuni segala dosaku.
Ya, itu dia Sheila Amzah Hidayahmu. Lagu yang sangat sesuai dengan hari ini dan juga hari-hari lain juga sebenarnya. Untuk kita sentiasa mendoakan supaya kita dikurniakan hidayah untuk sentiasa dekat dengan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sekarang ni kita dah masuk ke jam yang kedua. Anda masih lagi bersama dengan Fad dan juga Fia di sini di Manis Express. Dan hari ini merupakan Hari Ma'al Hijrah. Jadi kita ada satu topik yang sangat dekat juga untuk anda nikmati bersamalah kiranya betul-betul mengambil manfaat apa yang insya-Allah kami akan kongsikan sebentar nanti dengan topik kita hari ini Fad, Hijrah Rasulullah Manhaj Rabbani membentuk Ummah Madani, dan juga panel kita pada hari ini Ustaz Muhammad Alif Fitri yang merupakan editor syariah dan terjemahan Telaga Biru Sendirian Berhad. Jadi bersama dengan hari ini, permulaan hari yang baru untuk kita sebagai umat Islam, pastinya kita membuka satu buku yang barulah untuk kita memastikan tahun yang ini, tahun baru dalam kalender Islam ini, kita mampu untuk merubah diri kita berhijrah kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Ya. Jadi kita tak dengar suara daripada Ustaz. Sekali lagi Via. Assalamualaikum Ustaz. Hello. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kejap. Ya. Ya, Ustaz dah dengar dah suara. Alhamdulillah. Okey. Ya. Jadi apa khabar Ustaz hari ni? Alhamdulillah sihat. Jadi sebenarnya dengan Hari Ma'al Hijrah hari ini yang pastinya satu lambaran membuka satu lambaran baru untuk kita sebagai umat Islam. Jadi setakat ini kita menyambut dengan norma yang baru, begitu juga dengan tahun sebelumnya. Jadi bagaimana Ustaz bagi perhatian Ustaz, pandangan Ustaz sendiri melihat kepada dah 2 tahun berturut-turut kita masih lagi berada dalam keadaan pandemik ini. Setakat ini macam mana erti hijrah sebenar bagi kita semua sebagai umat Islam untuk permulaan ini Ustaz? Okey. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, suara saya? Boleh. Jelas Ustaz, jelas. Okay. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Jadi terima kasih ucapkan kepada DJ Fia dan DJ Fad untuk soalan itu tadi. Jadi baiklah, sebagai permulaannya adalah bagus sekiranya kita dapat menyemak kembali kefahaman kita tentang makna Ma'al Hijrah itu sendiri. Jadi tambah-tambah pula sekarang ni kita dah dalam musim pandemik. Mungkin kita, ada benda yang kita kena adjust ataupun kita kena ubah suai sedikit pemahaman kita tentang konsep Ma'al Hijrah itu. Baiklah, yang pertama sekali saya ingin sebutkan di sini bahawa kita biasa sebut Ma'al Hijrah. Tapi persoalan dia, kenapa kita sambutnya pada Muharram? Jadi itulah sebenarnya, kalau saya mengikut saya punya pemahaman dan saya punya, kita kata apa, tafsirannya, sebenarnya kita sambut 2 sambutan dalam satu Muharram ini. Ataupun bahasa mudahnya kita panggil sambutan awal Muharram wa Ma'al Hijrah. Tapi kita panggil Ma'al Hijrah saja. Jadi orang akan confuse, oh ini satu Muharram ke Nabi hijrah kan? Tapi sebenarnya kita gabungkan sempena dengan hijrah itu, kita sambut sekali awal Muharram. Baiklah, yang pertama sekali signifikannya adalah, yang pertama dari segi sejarahnya kita lihat perubahan perpindahan masa itulah pada kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama. Yang kedua, signifikan yang kedua adalah kita lihat dari segi bentuk umat Islam yang hidup di dalam penindasan ketika zaman jahiliah Mekah itu kepada era pembebasan iaitu di Madinah. Yang kedua. Yang ketiga, kita dapat lihat juga signifikannya hijrah itu adalah yang mana kita lihat umat Islam ketika di era Mekah, umat yang diperintah ataupun umat yang ditundukkan kepada umat yang memerintah. Itu 3 perkara signifikan. Jadi kita lihat di sini, apa yang penting kita tahu, hijrah itu bukan semata-mata kerana Nabi nak lari, bukan kerana Nabi takutkan Quraisy, tidak. Tapi sebenarnya merupakan salah satu strategi dakwah dan merupakan firman Allah ataupun atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, yang dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40. Dan kita lihat dalam surah Taubah ayat 40 ni ceritakan tentang bagaimana perintah Allah untuk Nabi keluar daripada Mekah dan duduk sebentar di Gua Sur dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa di situ adanya perintah Allah SWT.
Dan jadi kita lihat signifikan yang kita nampak sekarang ni adalah sudah sampai masanya umat Islam untuk kita berdiri sendiri. Jadi saya akan ulaskan sebentar lagi. Kenapa kaitannya hijrah itu dengan umat Islam ni perlu bangkit. Umat Islam ni perlu hijrah juga sebagaimana hijrahnya Nabi SAW. Itulah pada pembukaannya. Baik, Ustaz. Jadi kita sebenarnya hari ini merupakan hari yang sangat indah juga. Hari yang sangat mulia. Kalau kita tengok pun suasana pun mendung-mendung aja. Macam memang betul-betul lah syok lah untuk kita nak bersembang tentang ini kan. Baik, apa tujuan kita bersama pada hari ini adalah untuk mengambil iktibar daripada pengorbanan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah yang pastinya adalah untuk membebaskan akidah manusia dari segala pegangan dan fahaman yang lain selain dari Allah SWT, dan akhirnya kita melihat Islam terus membangun hampir ke seluruh dunia dengan asbab penghijrahan itu dan menjadikan Madinah sebagai satu pusat pemerintahan Islam yang berteraskan kepada manhaj Rabbani. Jadi saya ingin menjentuh tentang tema kita pada tahun ini, iaitu manhaj Rabbani membentuk ummah madani. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit apakah itu manhaj Rabbani yang menjadi dasar pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih DJ Fia. Jadi untuk kita memahami konsep ataupun pendekatan manhaj Rabbani itu sendiri, kita lihat, kita kena faham dulu dari segi ta'rifan ataupun definisi bahasa Arab itu sendiri. Manhaj ataupun kita sebut sebagai kaedah ataupun pendekatan. Bila sebut yang kedua, Rabbani pula adalah ketuhanan ataupun berpandukan petunjuk daripada Tuhan. Jadi manhaj Rabbani bermaksud kita menggunakan petunjuk, kita gunakan panduan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kita nak lihat bagaimanakah manhaj Rabbani ini ada ataupun diaplikasikan dalam konsep dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, dan bagaimana kita sebagai umat Islam hari ini untuk kita mengaplikasikannya. Jadi sebelum itu saya nak soroti sedikit dari segi sejarahnya, sirah Nabi SAW itu sendiri, di manakah pendekatan manhaj Rabbani ini di dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Baiklah, para pendengar sekalian, jadi kalau kita lihat, hijrah itu berada di tengah-tengah di antara dua era. Yang pertama era Mekah dan era Madinah. Jadi kalau kita lihat, era Mekah tu kita ada Bai'ah Aqabah yang pertama, peristiwa sebelum hijrah tu. Bai'ah Aqabah kedua, dan era Madinah tu kita dapat lihat adanya penyatuan Muhajir dan Ansar, piagam Madinah, Nabi membina masjid dan sebagainya. Jadi di manakah manhaj Rabbani itu? Jadi saya datangkan pemerhatian dan kita kata pendapat saya berdasarkan peristiwa hijrah Nabi SAW ini, iaitu yang pertama, manhaj Rabbani yang pertama adalah pembentukan iman. Di era Mekah, Nabi SAW fokuskan ataupun memberikan tumpuan kepada pembentukan iman. Jadi sebelum kita berbicara tentang soal ketamadunan, tentang masyarakat yang membangun, masyarakat yang maju, pertama sekali kita kena fokus kepada pembentukan iman umat Islam itu sendiri. Jadi pada zaman Nabi SAW itu di Mekah, ayat-ayat diturunkan pun banyak berkenaan dengan akidah, tauhid dan sebagainya. Itu surah Makkiyah kan. Dalam surah Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad. Itulah ayat yang pendek tapi memberikan makna yang besar. Adapun yang kedua, apabila berlakunya proses hijrah itu, umat Islam masuk ke fasa yang kedua. Ketika itulah Nabi SAW melaksanakan manhaj Rabbani yang kedua, iaitu pembentukan cara hidup. Dari situlah wujudnya syariah ataupun kita kata syariat Islam itu diaplikasikan. Banyak surah-surah Madaniyah itu diturunkan, terkandung di dalam syariat, perintah dan sebagainya, hukum hakam, takbiran dan sebagainya. Antara contohnya surah Al-Hujurat ayat 10, kita lihat Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi bila dah ada dalam satu masyarakat, wahyu ataupun pendekatan Nabi SAW itu untuk memasyarakatkan ataupun membina masyarakat yang telah terbentuk di Madinah itu. Jadi itulah yang boleh saya simpulkan berkenaan dengan manhaj Rabbani berdasarkan peristiwa hijrah. Yang pertama, pembentukan iman, dan yang kedua, pembentukan cara hidup ataupun syariah
dalam konteks sirah Nabi SAW tu. Ya, baiklah. Jadi kalau kita melihat kepada definisi hijrah itu, kalau untuk individu di jam yang pertama tadi Ustaz, kita bersama dengan pendengar-pendengar kita, ramai yang berkongsi hijrah mereka di kalender yang baru ini. Ramai yang nak menghijrah untuk menjadi yang lebih baik, ada azam-azam yang tertentu untuk mengubah cara kehidupan mereka yang sebelum ini menjadi satu kehidupan yang lebih baik tak kala kita berhadapan dengan pandemik ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan definisi hijrah dengan lebih besar, khususnya skop yang lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya definisi hijrah yang sepatutnya kita fahami apabila sebenarnya kerjasama antara setiap ummah, setiap masyarakat pada ketika ini harus berganding bahu, bekerjasama antara satu sama lain. Kita tidak boleh untuk seperti enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing pada waktu ini, kerana kerjasama itu yang kita perlukan pada waktu ini untuk memastikan kita bebas, kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi bagi pendapat Ustaz, hijrah yang lebih besar, definisi skop yang lebih besar bagi pandangan Ustaz dalam kita melawan virus COVID-19 ini bagaimana Ustaz? Ya, baik. Terima kasih DJ Fad. Jadi untuk hijrah yang paling besar sekarang ni di kala musim pandemik ini adalah kita kata apa? Saya pun nak sebutkan pun macam mungkin kita semua dah pernah kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri, iaitu diharapkan agar sambutan hijrah pada tahun ini membaiki balik sikap kita yang mana untuk kita berhijrah daripada sikap lama kita kepada sikap yang lebih baik. Jadi ataupun bahasa mudahnya kita berubahlah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dalam konteks COVID ini, kita lihat ada segelintir pemimpin kita yang masih lagi kita kata bercakaran sama sendiri tak kala kita berhadapan dengan pandemik. Jadi diharapkan hijrah yang terbesar itulah pada pandangan saya adalah para pemimpin kita utamanya berhijrah daripada sikap-sikap yang sebegitu yang merugikan rakyat dan negara, berhijrah kepada sama-sama menyelesaikan atau membantu rakyat keluar daripada pandemik COVID ini. Itu dah konteks yang besar lah dekat negara. Adapun dekat kita semua sebagai individu Muslim yang lain, seperti biasalah hijrah kita adalah kita melawan hawa nafsu kita, kita merubah diri kita agar menjadi lebih baik di semasa ke semasa. Itulah secara ringkasnya lah kalau kita dapat lihat dalam konsep hijrah. Bukan ataupun kita nak kata hijrah tu tidak lagi berlaku macam Ya, Ustaz. mana nak keluar daripada negara kita atas perintah Allah dan sebagainya, tak ada dah. Hijrah kita adalah hijrah di tempat kita sendiri dan kita punya antara diri kita sendiri. Kita berhijrah jadi lebih baik. Setelah Jadi penghijrahan itu perlulah berlandaskan kepada situasi yang sedang berlaku pada ketika ini. Jangan kita menggunakan hijrah itu untuk kita melakukan protes di tengah-tengah jalan raya. Ya, betul. Dengan memberikan satu ketidakpuashatian terhadap sesiapa sahaja, menunjukkan rasa ketidakpuashatian kita dengan melakukan protes. Kan itu bukan hijrah yang sebenar dalam konteks kita berlawan dengan pandemik COVID-19 pada ketika ini. Baik, jadi kita ingin menyentuh juga tentang konsep kalender Islam itu. Apabila kita melihat pada bulan Muharram ini, ia merupakan salah satu bulan daripada bulan-bulan Islam yang diperkenalkan melalui kalender Islam dan diwujudkan semasa zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab lagi. Jadi kalender Hijri ini dikira berdasarkan tarikh hijrah Rasulullah ke Madinah. Jadi mungkin ada juga persoalan terutamanya kanak-kanak, malah ada juga orang dewasa pun yang tertanya-tanya. Apakah antara perbezaan kalender Islam dengan kalender Masihi yang diguna pakai sekarang ni? Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit penerangan supaya lebih jelas tentang ini. Okey, baiklah. Jadi apabila kita sebut tentang kalender ini, dia melibatkan satu ilmu yang namanya ilmu falak ataupun ilmu astronomi. Jadi sebenarnya kalender kita ni ada 3 jenis. Kita tahu kalender Qamariah dengan Syamsiah. Sebenarnya ada 3 jenis. Satu lagi namanya kalender Buruj. Matahari, Syamsiah, bulan, Qamariah dan Buruj gunakan bintang. Jadi kita tak pakailah kalender Buruj ni sebab dia difokus kepada ahli astronomi, ahli pertanian saja. Tapi kita gunakan matahari dan bulan. Jadi kenapa signifikannya bulan ini kan? Itulah dia. Kita pakai bila sebut kita kalender hijrah, dia merujuk kepada kalender bulan. Nanti kita lihat apa perbezaannya dengan kalender Syamsiah matahari itu. Yang pertama kalau kita lihat sebelum daripada Islam, sebelum kelahiran Nabi SAW, perutusan agama Islam, masyarakat Arab sudah pun menetapkan bulan. Dia dah ada 12 bulan tu mereka dah ada nama sendiri. Cumanya mereka tak ada satu sistem perkiraan. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah itu nama-nama yang dah digunakan oleh
masyarakat Arab jahiliah. Cuma tahun dia orang tak ada. Dia orang tak ada tahun ke pertama, tahun kedua tak ada. Sebab tu kalau kita baca sirah Nabi SAW, Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Jadi masyarakat Arab ataupun sumber-sumber Arab tidak menyatakan tahun ke berapa. Melainkan kalau kita convert kepada Masihi barulah dapat tahun 570 tu. Okey, baiklah. Jadi apa isunya adalah apabila Islam muncul, Islam lahir, kemudian hijrah Nabi SAW ke Madinah, masyarakat Islam telah terwujud, pentadbiran Islam pun sudah berjalan. Jadi di situ memerlukan satu sistem ataupun rujukan untuk kita mentadbir dengan baik. Jadi sebab itu walau bagaimanapun pada zaman Rasulullah SAW, zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, tumpuan ini tidak diberikan lagi sebab fokus mereka adalah untuk macam zaman Abu Bakar memerangi orang murtad. Jadi hal-hal awal pentadbiran ini tidak dapat dikemaskan lagi ketika itu. Jadi kenapanya pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Khalifah Umar ni khalifah yang kedua. Jadi pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab ni pertama wilayah Islam semakin luas. Wilayah Islam bukan terletak di tanah Arab lagi. Pada zaman Abu Bakar Siddiq hanya fokus di tanah Arab saja. Bangsa Arab je. Tapi pada zaman Umar Al-Khattab ada Parsi, ada Mesir, ada sebahagian Rom di Syam. Jadi mereka ni dah duduk dalam komuniti Islam. Dan Umar bin Al-Khattab sebagai pemerintah ataupun pentadbir ketua negara Islam Madinah ketika itu merasakan dia mengalami satu peristiwa yang dicatatkan oleh Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh. Beliau sebutkan ada satu ketika itu gubernur beliau di Basrah hantar surat kepada Khalifah Umar. Tapi di dalam surat itu tidak dinyatakan apa kita kata tarikhnya, tahun berapa. Biasa kita hantar surat kita tak tarikh kan, 8 Ogos sekian. Jadi utusan tu dia hantar tapi tak ada tarikh. Jadi ketika itulah Umar Khattab macam terdetik di situ, kenapa kita tidak wujudkan satu tarikh untuk memudahkan urusan dokumentasi. Itulah sejak awalnya kan. Jadi dari situlah wujudnya keperluan untuk takwim. Kalau dalam Islam dipanggil sebagai takwim. Takwim itu adalah kalender. Jadi takwim ini diperlukan untuk urusan surat menyurat rasmi kerajaan. Dan dari situlah wujudnya istilah tarikh, yang mana di dalam surat menyurat itu digunakan kaedah tarikh dan mengaplikasikan konsep takwim berdasarkan kalender Qamariah, bulan itu sendiri. Jadi di situlah Umar Khattab berbincang-bincang, jadi dipilihlah bulan Muharram itu sebagai permulaan tarikh yang digunakan oleh Umar Al-Khattab itu. Bukan bermakna permulaan Nabi hijrah. Kita biasa keliru. Hijrah Nabi pada bulan Rajab. Kalau kita lihat pada. Jadi hijrah Nabi itu pada bulan Rabiul Awal. Nabi sampai ke kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Jadi Umar Ustaz. Hijrah Nabi saja. Tarikhnya kita ambil. Begitu. Jadi perbezaan kalau kita lihat dari segi bilangan harinya. Kalaulah kalender Syamsiah ataupun Miladi ataupun Masihi itu, dia mengikut kitaran lengkap bumi. Kalau satu bulan Masihi bersamaan dengan 30 kali putaran lengkap bumi. Satu bumi pusing. Jadi 30 hari, kalau keliling keseluruhan matahari jadi 1 tahun. Gitu. Bilangan hari lah. Kalau dari segi Qamari pula ataupun hijrah, dia melibatkan satu pusingan lengkap bulan mengelilingi bumi. 1 bulan. Bumi kelilingi satu bulan. Jadi 12 bulan, 12 pusingan bulan mengelilingi bumi bersamaan dengan 12 bulan Qamariah yang kita pakai dalam Islam ni. Begitulah dari segi kesan kasarnya lah. Kalau yang detail-detailnya tu kita boleh rujuk balik lah. Geografi dan falak dan sebagainya. Wallahualam. Itu dia trivia. Kalau tidak kita tak tahu kan. Tapi hari ini dengan perkongsian daripada Ustaz, kita dah faham lah sikit-sikit kenapa dulu pakai tahun gajah. Rupanya ada sebab semuanya. Jadi kalau melihat kepada erti hijrah juga, di mana Nabi Muhammad SAW juga menyuruh kita sebagai umat Islam, kalau nak mengubah nasibnya, berhijrahlah. Seperti saya juga, saya berhijrah daripada Pahang pergi ke Terengganu untuk mencari rezeki dan sebagainya. Jadi hijrah itu adalah sesuatu yang sangat indah dan juga digalakkan. Pada ketika ini sebenarnya ramai yang mula berhijrah disebabkan oleh pandemik ini kan, daripada satu pekerjaan itu di mana ada terkesan mereka berhijrah ke satu pekerjaan yang lain. Jadi kita doakan agar segalanya dipermudahkan untuk semua. Baiklah, kalau kita lihat hijrah Rasulullah juga boleh dikatakan sebagai salah satu strategi dakwah
Rasulullah SAW yang berjaya untuk mempertahankan Islam dari diserang musuh. Jadi setelah berhijrah, Rasulullah berjaya membangunkan Madinah dengan begitu cemerlang sehingga Rasulullah berjaya membentuk masyarakat Madani di Madinah. Jadi boleh Ustaz kongsikan apakah itu masyarakat Madani dan teladan yang boleh diambil dari masyarakat Madani ini kepada kita, seluruh masyarakat pada ketika ini Ustaz? Okey, baik. Jadi kalau kita lihat memang tidak dapat lari lah kalau kita bicara tentang soal hijrah. Memang kita dapat point out di situ, kita keluarkan di situ bahawa itu adalah merupakan salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah. Jadi kalau kita lihat, kita pergi dahulu kepada makna Madani itu sendiri. Jadi kenapa Madani apa beza Madani kan? Jadi sebenarnya Madani itu adalah merujuk kepada lawan kepada istilah Badawi. Iaitu kalau dalam kalangan bangsa Arab itu, Madani itu merujuk kepada satu puak yang menetap di satu kota atau satu bandar, lawan dia kepada bangsa Arab yang menetap di padang pasir dan berpindah rendah. Jadi itu perbezaan dia. Jadi sebelum itu saya nak bangkitkan satu persoalan. Adakah masyarakat Arab jahiliah Quraisy dia itu Madani ataupun Badui? Jadi kalau dikatakan mereka itu adalah Madani lah kan sebenarnya kan. So, dia orang menetap di kota Mekah itu. Tapi apakah yang membezakannya Madani yang kita ingin lihat ni dalam konteks Islam ini adalah Madani dari segi adanya sistem-sistem yang mengaplikasikan Islam di dalam pembentukan masyarakat ataupun pengurusan masyarakat Arab ketika itu. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah ketamadunan ataupun dalam sebuah sistem masyarakat, untuk menjadi sebuah masyarakat yang madani, pertama dia kena ada tempat. Yang kedua dia kena ada masyarakat itu sendiri. Ketiga dia kena ada ketua yang memimpin masyarakat. Dan yang ketiga dia kena sistem. Jadi kalau kita bandingkan dengan Arab Quraisy jahiliah sebelum tu, tiga daripada 4 ciri ini telah dipenuhi. Cuma sistem sahaja berbeza. Jadi sistem inilah yang dibawa bersama Nabi SAW, diaplikasikan di kota Madinah Al-Munawwarah itu, yang mana kalau kita boleh lihat sepanjang tempoh Nabi memerintah di Madinah itu, terdapat 6 prinsip ataupun ciri-ciri Madani, masyarakat Madani yang dibawa oleh Islam itu. Yang pertama kalau kita lihat berdasarkan sirah Nabi SAW itu, pertama Nabi membawa konsep Tauhid. Itu dipegang, ditekankan oleh Nabi SAW, Tauhid, ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Adalah, konsep keadilan. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Quran turunkan di Madinah itu, Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi soal keadilan itu sudah diangkat sebab dia melibatkan masyarakat. Yang kedua ada syura. Dalam menguruskan pentadbiran itu adanya sistem syura, Nabi SAW dengan para sahabat. Di situlah dia asas kepada sistem masyarakat umat Islam. Yang keempat, at-ta'ah. Yang mana at-ta'ah ni merujuk kepada para sahabat mentaati Nabi SAW. Dan juga Khulafaur Rasyidin memerintah, para sahabat lain pun taat kepada mereka. Yang kelima, al-ukhuwah. Nabi SAW datang ke Madinah membentuk satu masyarakat berteraskan ukhuwah. Muhajirin dan Ansar disatukan. Jadi umat Islam itu bersaudara. Tidak seperti di Mekah. Di Mekah ada kabilah Bani Hashim, Bani Jurhum, Bani Adi, Bani Abdul Syam. Mereka ni saling berebut kuasa, berebut jawatan. Jadi di Madinah tidak. Dan yang terakhir adalah Al-Ihsan. Al-Ihsan tu kita kata apa? Al-Ihsan tu umat Islam diajar untuk melakukan perkara biar perfect, biar yang terbaik. Jadi keenam konsep ini yang saya keluarkan daripada bacaan saya kepada sirah Nabi SAW, yang menjadi teras kepada masyarakat Madani yang diwujudkan ataupun yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Sebelum saya akhiri, dalam manusia ini dia ada 3 tingkatan. Yang pertama Badui tadi, yang kedua Madani, yang ketiga ialah Hadari. Jadi era Nabi SAW itu berada di tengah-tengah Madani. Selepas umat Islam berkembang dan menjadi hebat, mereka sampai ke tahap namanya Hadari. Itulah daripada zaman keemasan Islam, zaman Bani Abbasiyah. Itu zaman kehebatan umat Islam. Umat Islam mencapai tahap ketamadunan yang tinggi ketika itu. Itulah secara
ringkasnya. Ya, baik Oh. Ustaz. Jadi kalau kita tengok hari ini dengan adanya media sosial, kita sedikit sebanyak mendapat pendedahan. Saya tahu walaupun masa kita tinggal sikit saja lagi ni, tapi saya juga ingin menyentuh tentang ini. Kalau kita tengok suasana hari ini menyaksikan tragedi umat Islam dari berbagai sudut. Ada negara Islam yang masih lagi ditindas seperti Palestin, Rohingya, Uyghur, Xinjiang. Jadi ada negara Islam yang terlibat dalam peperangan dari dulu sampailah sekarang, masih lagi, walaupun sedih hati kita, tapi itu perkara yang sering kali berlaku. Jadi selain itu kebanyakan negara masih selain daripada itu, kebanyakan negara masih lagi tertinggal jauh ke belakang, baik dari sudut pentadbiran, politik, ekonomi maupun sosial. Jadi bagaimana kita ingin menjadi sehebat masyarakat madani seperti yang Ustaz terangkan sebentar tadi, yang pernah dibentuk di Madinah, yang berjaya bangkit melalui manhaj Rabbani ini serta berhijrah ke arah transformasi yang lebih baik. Apakah antara iktibar yang boleh kita ambil daripada perkongsian Ustaz sebentar tadi? Silakan Ustaz. Baiklah, insyaAllah. Jadi bagi kita kata memahami isu-isu yang berlaku berkenaan dengan yang melanda umat Islam hari ini, kita kena faham puncanya adalah disebabkan oleh kejatuhan al-hadarah yang pernah dicapai umat Islam. Jadi satu tingkatan ketiga tu kita pernah capai, tapi satu masa kita jatuh merudum. Daripada hadarah peradaban yang tinggi jatuh merudum sampai sekarang, yang mana berpunca daripada kita kata penjajahan. Dia faktor utamanya lah yang membawa kepada kejatuhan Islam itu adalah penjajahan, istimar. Jadi kalau kita nak dilihat di situ, pada satu ketika dahulu kita dah maju, kita dah melalui fasa madani, peringkat Madinah, kemudian naik-naik, kemudian jadi hadari, kemudian kita jatuh. Punca dia apa? Jadi kalau kita lihat, puncanya telah diketengahkan oleh Al-Imam Badi'un Zaman Said Nursi. Ini saya petik mentor saya selalu sebutkan kepada kita semua berkenaan dengan sebab-sebab kenapa jatuh umat Islam ni adalah sebagaimana sebut Datuk Tun Haji Ahmad Azam. Dia sebut Imam Badi'un Zaman Said Nursi ni kata ada 3 sebab. 3 sebab yang menyebabkan umat Islam ni gagal ataupun melemah. Yang pertama disebabkan oleh kejahilan yang dirancang oleh penjajah. Jadi bila penjajah tu datang, dia dah merancang siap-siap lah. Umat Islam akan bangkit sekiranya kalau kita bodohkan dia. Jadi itulah yang dilakukan oleh penjajah kepada umat Islam yang dijajah. Itulah termasuk negara-negara yang dahulunya dihuni oleh umat Islam, satu persatu jatuh ke tengah penjajah. Itulah dia yang dilakukan oleh penjajah. Mereka tak tahu sejarah kehebatan dia. Mereka tidak tahu asal-usul Islam. Mungkin ada yang dah dilupakan Islamnya. Jadi itu ada. Yang kedua, kemiskinan yang dirancang. Sama juga, selain daripada kejahilan, mereka penjajah ni dia jajah negeri-negeri umat Islam dan dia miskin kan. Pastikan dia orang ni tak akan kaya. Melainkan kaya yang dia orang bawa. Dia orang bawa duit ke negeri miskin, dia akan bangun lah. Tapi umat Islam tak boleh nak bangun sendiri. Itu sebab dia. Sebab memang dah dia rancang sebegitu. Dan yang terakhir adalah perpecahan yang dirancang. Penjajah ni suka tengok umat Islam itu bergaduh. Lihat dah bagaimana di Timur Tengah misalnya kan, kita ada Syria, kita ada Palestin, kita ada Lebanon, kita ada Jordan, kita ada Mesir kan. Semua tu duduk di Syam. Kenapa tak satu pun betul-betul nak membantu saudara kita dari Palestin? Sedangkan mereka semua berjiran. Jadi itu alasannya adalah hubungan diplomatik dan benda-benda macam tu. Jadi memang sudah dirancang. Walau bagaimanapun saudara kita ditekan di sana, kita tak boleh nak buat apa walaupun kita berjiran. Jadi itu semua telah dirancang. Jadi bagaimana cara untuk kita bangkit kembali menjadi mengikut kita kata menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang sebagaimana yang hasil daripada manhaj Rabbani yang dibangunkan Nabi SAW itu adalah kita kena bermula daripada awal balik. Saudara macam dah naik, dah jatuh, lepas tu kita kena bermulakan balik. Kita kena fahami, kita kena aplikasikan kembali manhaj Rabbani itu dalam kalangan umat Islam. Caranya bagaimana? Mulakan dengan melahirkan generasi. Jadi melalui generasi umat Islam hari ini perlu diterapkan tentang elemen-elemen pembinaan syahsiah, pembinaan kerohanian, pembinaan akal dan sebagainya supaya nanti mereka bangun, mereka dapat melaksanakan
ataupun membangunkan kembali umat Islam yang telah jatuh ni. Tak ada cara lain dah. Kita tak boleh nak minta tolong orang lain. Kita kena bermula dengan diri kita balik semula. Sebab kita pun tak ada Nabi. Nabi dah tak dihantar kepada kita. Itu saja. Ya, Baik. insya-Allah. Allah alam. Banyak sebenarnya yang boleh kita teladani bersama dalam memastikan kita menjadi satu ummah yang lebih baik, yang lebih sempurna berbanding dengan tahun sebelum ini. Baiklah, itu saja masa yang kita ada untuk membincangkan tentang topik hari ini, Hijrah Rasulullah, Manhaj Rabbani membentuk ummah madani. Bersama dengan panel jemputan kita hari ini, Ustaz Muhammad Alif Fitri selaku editor syariah dan juga terjemahan Telaga Biru Sendirian Berhad. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana berkongsi ilmu bersama dengan kita. Terima kasih, Jadi kalau ada tersalah terkurang daripada pihak kami mohon ampun dan juga maaf ya Ustaz. Diharap di masa yang akan datang kita dapat berjumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Apa-apa pun jaga diri Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, itu saja yang kami kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda terlepas, anda boleh ikuti ulangannya di Facebook Manis FM. Dan sekejap lagi tambah pula ilmu anda bersama dengan Kapsul Santai bersama Ustaz Said. Manis FM. Nak ke mana tu? Melah temankan Fad dan Fia dalam Manis Express. Manis FM, kaya Pantai Timur. Jom dengarkan Santai bersama Ustaz